أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dimuliakan Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak adik sekalian, alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah SWT dengan setinggi-tinggi kesyukuran di atas segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah SWT yang begitu banyak. Apa saja yang kita miliki hari ini, tuan-tuan, daripada kehidupan kita, kesihatan kita, harta benda kita, anak isteri kita, ya, segala-galanya datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah apa pun yang kita miliki tidak sepatutnya menjadikan kita ini manusia-manusia yang sombong, takabur dan bongkak. Ya, kerana segala-galanya adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak boleh mendakwa bahawa kita orang yang hebat, orang yang bijak, maka sebab itulah ya, kita boleh dapat kekayaan yang hebat, kita boleh dapat kedudukan yang tinggi, kita dihormati dan sebagainya. Kerana segala-galanya itu memang Allah Ta'ala yang menentukan kita, yang menentukan segala-galanya untuk kita jadi harus, maka wajib kita bersyukur di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kita, insya-Allah. Tuan-tuan Allah SWT, hari ini kita sambung lagi cerita kita dari buku Mughadzakirat fi Maqasid Asy-Syariah. Jadi Maqasid Syariah, seperti biasa, tuan-tuan, sahabat-sahabat, ya, sebelum kita pergi lebih jauh untuk membincangkan sambungan daripada Maqasid Syariah ini, kita jelaskan sedikit sepintas lalu apakah dia Maqasid Asy-Syariah. Walaupun kita dah berpuluh-puluh kali ulang, tapi kadang-kadang ada orang baru, ya, yang datang, jadi tak dengar lagi mungkin, ataupun dah lupa. Jadi kita ulang balik, ya, insya-Allah tidak ada masalah, tuan-tuan, untuk kita ulang-ulang. Ya, yang ulang-ulang ni pun kadang-kadang ada lagi yang tak ingat, tuan-tuan. Apatah lagi kalau kita tak ulang, ya. Jadi apakah maqasid syariah? Maqasid ni ada dua perkataan, maqasid dan syariah. Jadi maqasid ni adalah tujuan ataupun matlamat, ya, ataupun hikmah. Ya, syariah itu adalah segala peraturan dan juga perundangan, hukum hakam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bila kita cerita tentang maqasid asy-syariah, maksudnya kita cerita tentang tujuan ataupun matlamat kenapa Allah Subhanahu wa taala haramkan sesuatu benda, contohnya, ataupun kenapa Allah Taala wajibkan satu benda. Jadi itulah kajiannya. Kita mengkaji apakah hikmah yang biasa kita buat. Kita sebut contohnya kenapa Allah Ta'ala haramkan, contohnya mencuri. Kita tahu haram mencuri, tapi kenapa Allah Ta'ala haramkan? Tak boleh ke halalkan? Sebab kalau halalkan senang, nak cari harta, curi je kan, tak payah kerja apa benda, nampak motor orang curi, senang, cepat. Kenapa tak haram? Kenapa diharamkan? Sebab kenapa Allah Ta'ala haramkan? Hikmahnya adalah mencuri itu menyusahkan orang lain. Jadi kalau mencuri itu dihalalkan, tak aman lah kita. Contohnya, datang bawa kasut-kasut hilang, bawa motor-motor hilang pergi masjid kan, bawa masjid hilang. Sebab apa? Sebab mencuri itu halal. Ya, sebab tu Allah Ta'ala tak halalkan mencuri ni, sebab dia membawa keburukan. Mencuri satu hal, ya, bila mencuri, kalau orang tak nampak tak apalah. Kalau tuan dia nampak, berkelahi, berkocoh pula, tumbuk, mungkin berbunuh-bunuhan. Jadi sebenarnya mencuri ni banyak keburukan dia. Sebab itulah Allah Ta'ala haramkan. Jadi itu contohlah, contoh cara mudah kita nak kenal apakah hikmah. Bila sebut hikmah, bila sebut rahsia, maka itu sebenarnya kita bincang tentang maqasid asy-syariah secara mudah untuk kita faham, tuan-tuan. Baik, kita telah jelaskan dalam hari-hari yang lepas, minggu-minggu lepas, bulan-bulan lepas, tahun-tahun yang lepas, ya, tentang maqasid yang disebutkan ad-daruriyat al-khamsah. Maqasid ni boleh kita katakan
kehendaklah boleh katakan, keperluan. Satu keperluan yang Allah SWT tahu bahawa manusia ni perlu benda ni. Kalau tak ada benda ni, susah manusia. Contohnya. Jadi ada 3 bahagian. Yang pertamanya disebutkan sebagai ad-daruriyat al-khamsah. 5 perkara asas yang sangat-sangat diperlukan oleh manusia. Oleh kerana manusia nak sangat benda ni, manusia perlu sangat kehidupan dia, maka Allah Ta'ala lindungi 5 perkara asas ni. Kalau tak ada terlindung 5 perkara ni, susah sangat hidup manusia. Manusia akan hidup dalam keadaan yang tidak teratur. Manusia akan berbunuhan, manusia akan rogol-merogol, contohnya manusia akan bunuh-membunuh kalau tidak ada 5 perkara. Apa 5 perkara yang paling penting? Pertamanya agama yang kita dah bincangkan, yang keduanya adalah nyawa, yang ketiganya adalah akal, yang ketiga adalah keluarga, dan yang kelima keempat keluarga, yang kelimanya keempat keluarga, yang kelimanya adalah harta. Jadi 5 ni perkara benda penting yang ada undang-undang masing-masing jaga dia. Undang-undang yang pertama, jaga agama. Boleh murtad, orang murtad boleh dikenakan hukum membunuh. Yang kedua, undang-undang yang kedua yang jaga apa dia? Yang jaga jiwa manusia. Orang yang membunuh boleh dikenakan hukuman bunuh kalau sabit kesalahan. Kenapa? Kerana nak jaga nyawa manusia. Orang minum arak boleh dikenakan hukuman apa? Boleh dikenakan hukuman sebat sampai 80 kali. Kemudian nak jaga apa lagi? Nak jaga keluarga. Maka perzinaan dia haramkan. Siapa yang berzina belum kahwin kena 100 kali watan. Undang-undang Allah. Kalau dah berkahwin, berzina juga, rejam sampai mati. Undang-undang. Sebab apa? Nak jaga keluarga. Tak nak bercampur, tak nak anak tu yang dilahirkan tu tak tahu siapa ayah dia. Contohnya. Kemudian harta. Harta pun penting juga kepada manusia. Maka Allah Ta'ala letak undang-undang. Apa dia undang-undang? Siapa yang mencuri sabit kesalahan kena potong tangan. Itu undang-undang Allah. Untuk apa? Untuk lindung 5 perkara yang paling asas, yang disebutkan sebagai ad-daruriyat al-khamsah. 5 perkara asas dalam Islam. Baik. 5 perkara ini kita telah bincangkan. Sekarang ini kita nak masuk kepada hajat yang dikelaki oleh manusia atau keperluan oleh manusia, tetapi tidak sampai pentingnya macam 5 perkara yang kita dah sebutkan tadi. Boleh hidup tapi payah. Jadi Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala cipta manusia ni, Allah Ta'ala tahu di mana kekuatan manusia dan di mana kelemahan manusia. Kat mana kita boleh buat, kat mana kita rasa kalaulah dapat diringankan, alhamdulillah, seronoknya, mudahnya kerja kita. Contohnya. Jadi Allah Ta'ala Maha tahu, sebab Allah Ta'ala Al-Khaliq, yang Maha mencipta. Jadi undang-undang Allah Ta'ala ni sangat sempurna, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia datang daripada Allah. Dia datang daripada Allah. Bila Allah Ta'ala yang mencipta manusia, tidak ada orang ataupun makhluk yang lebih tahu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mesti Allah Ta'ala yang Maha mengetahui. Sebab itulah apa-apa saja hukuman yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itulah hukuman yang paling tepat, yang sepatutnya kita amalkan, yang patut kita laksanakan dalam negara kita. Sepatutnya macam itu. Tetapi oleh kerana negara kita ni dijajah oleh Inggeris, sampai sekarang pun kita masih lagi ada saki-baki kesan-kesan itu dalam undang-undang kita. Artinya sampai sekarang, walaupun dah lebih 60 tahun kita merdeka, undang-undang Inggeris masih lagi menguasai undang-undang kita. Undang-undang syariah 356 tu je lah. Bertahun-tahun sejak merdeka sampai sekarang, 356 dia ulang yang tu je. 3 tahun penjara maksimum. Buatlah dosa apa benda pun, buatlah maksiat apa benda pun, buatlah jenayah apa benda pun yang berkaitan dengan hukum syarak, maksimum boleh denda, boleh penjara 3 tahun. Itu je. Itu keadaan yang ada sekarang ini. Kemudian 5,000 denda. Buatlah apa benda. Hatta murtad pun. Murtad ni pun satu perkara yang perlu kita terangkan, jelaskan, tuan-tuan. Kebanyakan negeri tidak ada undang-undang pun untuk orang murtad. Maksudnya murtad bukan satu kesalahan dalam undang-undang Islam di kebanyakan negeri. Maksudnya kalau orang murtad tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa pun denda kena. Tak ada kena benda dia, tak ada kena penjara, tak ada kena watan, tak ada, tuan-tuan. Sedangkan dalam Islam atau maqasid syariah yang paling awal itu jaga agama. Siapa murtad dalam Islam, kalau hukum syarak, kena bunuh, tuan-tuan. Murtad punya besar punya dosa, tapi dalam undang-undang negara kita tak ada undang-undang yang mengatakan okey, murtad ini satu kesalahan, kecuali ada beberapa negeri pun tak boleh laksanakan. Itulah keadaan negara kita, tuan-tuan. Ini yang satu perkara yang patut kita sama-sama
sama-sama kita fahami, kita sedar dan kita angkat benda ni, kita minta, kita tuntut kerajaan supaya laksanakan, cuba sedaya upaya untuk kembali kepada hukum Allah SWT, kerana tidak ada hukum, tidak ada undang-undang yang lebih sempurna daripada undang-undang Allah SWT. Hari ini tuan-tuan kita tengok maksiat berluasa, jenayah kat mana-mana je berlaku. Mencuri tu satu cerita lah, hari-hari ada kes mencuri kereta lah, kemudian curi motor lah, masuk rumah lah, pecah rumah, rompak lah, bunuh lah, macam-macam tuan-tuan. Jenayah-jenayah yang berlaku hari ni, rogol, rasuah dan sebagainya. Banyak, terlalu banyak kemaksiatan dan juga jenayah yang berlaku di dalam negara kita, bahkan di seluruh dunia lah kita kata jenayah ni berlaku. Antara puncanya adalah kerana kita tak kembali kepada undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi undang-undang Allah ni sebenarnya adalah jalan penyelesaian. Kalau kita ingat, kalau dulu tuan-tuan mengikuti perkembangan politik di Mesir, kalau Ikhwan Muslimin itu slogan dia adalah Al-Islam wal Hal. Islam itu adalah jalan penyelesaian. Kita kembali kepada Islam, kita jadi kuat tuan-tuan. Kita kembali kepada Islam, kita boleh memerintah dunia. Inilah yang berlaku di zaman Nabi, di zaman para sahabat, dan juga di zaman sahabat-sahabat dahulu. Mereka kuat kerana apa? Kerana mereka dikuatkan dengan Islam. Islam itulah yang menjadikan mereka kuat. Akidahnya kuat. Segala yang berkaitan dengan kehidupan adalah kuat. Ekonominya kuat, mantap, akhlaknya bagus. Akidahnya hebat, luar biasa. Ukhuwah, persaudaraan antara mereka pun sangat mantap tuan-tuan. Jadi inilah sumber-sumber kekuatan yang ada dalam Islam. Keyakinan mereka kepada Allah SWT sangat luar biasa. Inilah sumber kekuatan yang ada pada umat Islam yang mengangkat mereka boleh memerintah 2/3 dunia, 1/3 dulu. Tapi bila kita dah jauh daripada Islam, maka lemahlah kita. Bila kita jauh daripada Islam, artinya kita jauh daripada Allah. Bila kita jauh daripada Allah, siapa nak bantu kita? Itu dia persoalan dia. Sebab itulah kita kena kembali kepada hukum Allah dalam setiap bidang kehidupan kita, dari sudut keluargaannya, dari sudut pemerintahannya, dari sudut ekonomi, politik, semuanya kita patuh pada apa yang ditetapkan oleh Islam. Barulah kita jadi manusia-manusia yang kuat, insya-Allah. Baik tuan-tuan. Nombor dua, perkara yang kedua ataupun keperluan manusia yang kedua, Allah Ta'ala Maha mengetahui, macam saya sebutkan tadi, disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala beberapa hukum, beberapa kelonggaran. Macam saya sebutkan tadi, Allah Ta'ala Maha mengetahui. Manusia ni dia boleh buat. Kalau dipaksa, kata wajib, dia buat macam-macam mana, susah macam mana dia akan buat. Tapi Allah Ta'ala tidak menyusahkan hamba dia. Allah Ta'ala buat manusia, Allah Ta'ala tahu manusia ni lemah. Ada masanya dia tak mampu nak buat. Kalau paksa juga dia buat, tapi susah. Jadi Allah Ta'ala mengangkat kesusahan itu daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun kita wajib buat satu perkara, satu ibadah tuan-tuan, tetapi bila sampai satu ketika ibadah yang wajib itu jadi kadang-kadang boleh ditangguhkan contohnya, ataupun boleh diringankan, ataupun boleh dibuat masa lain. Itu adalah kelonggaran. Bahkan ada masa-masa benda tu haram. Tapi bila terdesak, terpaksa, maka tak apa, buat untuk seketika. Contohnya. Contohnya kita akan tengok satu persatu contoh-contoh yang disebutkan oleh dalam hukum, Dan pertamanya kita tengok hujah dia. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemudahan ataupun keringanan kepada hamba-hambanya. Dan ini dijelaskan dalam Al-Quran. Contohnya dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala nak memudahkan kita. Allah Ta'ala, subhanallah, tuan-tuan, Allah Ta'ala ni sifat Rahman Ar-Rahim. Allah Ta'ala ni sangat-sangat luar biasa. Boleh je Allah Ta'ala nak paksa kita buat sebab kita adalah hamba. Suruhlah apa benda pun. Sebab memang layak pun Allah Ta'ala perintahkan kita buat apa benda pun. Sebab apa? Sebab dia Tuhan. Dia bagi segala-galanya.
Apa yang ada pada kita hari ini semua hak milik Allah SWT. Mata, telinga, hidung kita, tangan, semua dia punya. Jadi sebagai Tuhan yang mencipta, Allah Ta'ala boleh paksa kita buat. Tak buat masuk neraka, boleh je Allah Ta'ala buat. Tapi tak, sifat Allah bukan begitu. Allah Ta'ala tak nak menyusahkan hamba dia. Tak nak Allah Ta'ala menyusahkan. Sebab Allah kata yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala tak nak bagi kamu senang. Buat ibadah tapi dalam keadaan senang. Yang susah tinggalkan dalam keadaan tertentu. Jadi tak ada benda yang Allah Ta'ala bagi kita ni, syariatkan kepada manusia ni, benda yang tak mampu kita buat. Ayat yang kita biasa dengar, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak akan beratkan kita, Allah Ta'ala tak akan wajibkan, tak akan suruh kita buat benda yang kita tak mampu. Kita buat benda yang kita mampu. Jadi semua perintah-perintah Allah Ta'ala, hatta jihad. Kalau kita tengok hukum yang paling berat sekali dalam Islam, tidak ada lebih berat daripada jihad di jalan Allah SWT. Sebab apa? Kalau setakat derma, setakat zakat, bukan banyak pun ramai orang tak bayar zakat. 2.5% je. Itu pun bukan, kalau setakat 1,000 gaji, 2,000 gaji, tak perlu lagi bayar zakat, tak cukup lagi nisab contohnya. Harta orang boleh keluar. Contohnya kan, nak solat pun tak bayar sangat. Satu rakaat, kita solat maghrib, ada orang solat 3 rakaat 3 minit je, 2 minit pun ada. Contoh singkat je, mudah je, tak payah. Apa lagi yang kita rasa payah? Pergi haji itu pun kalau cukup duit, kalau mampu pergi, kalau tak mampu tak payah pergi. Zakat pun sama, duit tak cukup nak makan, nak kena zakat, tak payah zakat, tak payah. Contoh. Tetapi benda yang paling payah sekali adalah jihad. Itu syariat yang paling berat yang kena manusia buat. Zaman dulu sampailah zaman sekarang. Cuma sekarang ni alhamdulillah, hasil daripada jihad Nabi SAW dan juga para sahabat, orang-orang terdahulu, umat-umat Islam terdahulu, maka kita sekarang tak payah berperang, kata tuan. Kenapa? Kerana Islam dah kuat. Islam dah kuat, jadi orang tak boleh nak permain-mainkan Islam, walaupun dari satu sudut banyak lagi lah benda-benda yang perlu kita kuatkan, tapi orang tak boleh mudah-mudah pergi serang negara Islam tanpa ada sebab-sebab yang tertentu. Kalaupun ada, akan ada orang Islam yang melawan, walaupun kita mungkin tak mampu nak lawan mereka, tapi ada orang yang melawan. Sebab kita ni alhamdulillah, walaupun jumlah kita sikit, jumlah kita tak ramai tuan-tuan. Orang Islam ni minoriti. Kalau ikut statistik yang selalu saya sebut, dulu saya biasa sebut 7 bilion, tapi yang terbaru statistiknya menyatakan rakyat dunia sekarang ni, manusia yang ada sekarang ada 8 bilion. Islam lebih kurang 2 bilion sahaja. Minoriti tuan-tuan. 1/4 sahaja penduduk dunia sekarang ni yang Islam. Lainnya semua kafirun. Semua kafir tuan-tuan. Jadi kita ni lemah dari sudut tu. Jadi jumlah kita tak ramai. Tapi tak ramai pun ramai lah, 2 bilion tuan-tuan, seluruh dunia. Jadi kita boleh dianggapkan kuat. Jadi orang-orang yang kafir, yang bukan Islam, tidak semudah-mudahnya mereka nak bully kita. Walaupun mereka memang sentiasa membuli lah. Afghanistan dibuli, contohnya Iraq dibuli oleh musuh-musuh Islam kan. Tapi ada orang melawan. Tapi apa nak buat, kita tidak ada kekuatan. Sekadar yang kita boleh, itulah lawan-lawan, akhirnya jatuh juga ke tangan musuh-musuh Islam, negara-negara Islam contohnya. Jadi tuan-tuan yang mati Allah SWT, jadi Allah Ta'ala balik pada apa yang kita sebutkan tadi, Allah Ta'ala memang sayang kepada hamba-Nya. Walaupun Allah Ta'ala menjadikan kita manusia semua dibaginya, tapi Allah Ta'ala tak paksa kita buat satu benda yang menyusahkan kita. Walaupun jihad itu adalah satu hukum, satu perkara, satu syariat yang paling berat, yang kena dibuat oleh zaman umat-umat Islam terdahulu, dan ramai syahid di jalan Allah Ta'ala. Tapi masih ada orang yang boleh buat. Maknanya orang Islam masih bangun, ramai, ribu-ribu syahid tuan-tuan. Artinya masih lagi mampu dibuat oleh umat Islam. Tapi kalau hari ini wallahualam tuan-tuan, kalau disyariatkan tiba-tiba ada seruan jihad, orang berperang, contohnya musuh datang menyerang, tak tahulah kita, yang lari awal start kot kan.
Jihad tuan-tuan bukan senang. Sebab apa? Jihad ini dia melibatkan apa? Dia bukan setakat harta benda. Melibatkan nyawa tuan-tuan. Masuk perang antara dua kemungkinan, hidup ataupun mati. Itu je dua kemungkinan. Ataupun kalau tidak pun cedera parah. Ini dia punya kesan. Tapi Allah Ta'ala wajibkan, kenapa? Kerana ada hikmahnya, ada maqasidnya, ada kebaikannya. Kalau tak ada peperangan, maka Islam tidak boleh berkembang. Sebab akan ada halangan. Halang, stop dakwah. Maka tak berjalanlah dakwah, tak sebarlah Islam tu. Islam tak sampai ke negara kita tuan-tuan. Jadi sebab itulah perang ini ada satu keperluan, tapi bukan untuk menyebarkan Islam melalui peperangan. Itu kadang-kadang salah faham juga. Islam bukan berperang untuk untuk memaksa orang yang bukan Islam masuk Islam, bukan. Islam mensyariatkan perang antaranya untuk untuk menyebarkan dakwah. Kalau ada halangan, Islam nak sebarkan dakwah satu negara, nak sebarkan Islam, ada halangan, maka kalau tak beri peluang untuk jalankan Islam, artinya Islam tak sampai ke negara itu, maka kena perang lah. Kalau mereka tak tunduk, tak bagi kemudian, kena perang. Kena sampaikan. Tapi bukan paksa orang masuk Islam, tak sampaikan. Itu kaedah dia. Jadi ini berlaku di zaman-zaman Nabi dan juga para sahabat, kemudian umat Islam yang terdahulu. Tapi kita sekarang dah tak ada, alhamdulillah. Tetapi dia punya syariat jihad itu madin ila yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW, al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu hukumnya masih kekal sampai hari kiamat. Mungkin tidak sekarang, alhamdulillah kita berada dalam keadaan aman, kita minta doa lah supaya Allah Ta'ala terus bagi keamanan kepada kita. Tapi tidak mustahil satu ketika nanti kita akan kembali kepada apa yang pernah berlaku di zaman-zaman dahulu. Tidak mustahil. Sebab itu maknanya jihad itu sentiasa hukumnya tetap ada. Baik tuan-tuan, Allah SWT yang dirahmati Allah SWT. Baik. Jadi seperti ini yang saya jelaskan tadi, bahawa Islam ini mudah. Allah Ta'ala nak kita memilih atau melakukan suatu perkara dengan cara yang mudah. Baik. Kemudian dalam Quran dah jelas bahawa Allah Ta'ala nak kita melakukan amal-amal ibadah tanpa ada sebarang kesusahan. Walaupun kita nampak zahir susah, tapi dia tidak susah selagi mana kita mampu nak buat. Selagi kita mampu buat tu tak susah lah. Artinya semua orang mampu buat benda tu, artinya dia tidak susah. Cuma kadang-kadang kerana kita malas, jadi dia susah lah. Datang surau pun dalam masjid pun, kalau orang yang malas, susah lah bagi dia. Tapi boleh tak kita datang? Boleh. Yang ada masalah kan nak datang masjid dan sesuatu? Tak ada masalah. Yang ada halangan tak? Ada bahaya ke? Tak ada bahaya pun datang surau. Banyak sangat belanja ribu-ribu nak pergi masjid? Tak ada. Kalau dekat rumah jalan kaki, tak ada belanja apa benda pun. Dia boleh buat tak? Boleh buat. Jadi kalau tak nak buat tu masalah dia lah. Dan masalah manusia yang lemah iman dia, lemah keyakinan dia kepada Allah SWT. Itulah sebab yang menghalang dia daripada melakukan satu benda yang diarahkan oleh Allah. Tapi pada hakikatnya dia mudah, dia boleh dibuat. Baik. Anak-anak kecil kita pun, budak-budak pun boleh datang ke masjid, ke surau, kan? Takkan orang tua tak mampu nak datang, kan? Orang dewasa, contoh. Baik tuan-tuan, itu bukti Allah Ta'ala nak kita ni buat kerja orang kata santai-santai je. Bukan santai-santai main-main, tak. Artinya tak nak ada tekanan. Datang ibadah tak tertekan. Datang kita rasa seronok, datang masjid surau, jumpa sahabat-sahabat, jumpa ahli jemaah yang lain, berukhuwah, bersalah salaman, berkenal-kenalan contohnya. Yang duduk dalam suasana yang harmoni, saudara Islam tu terjalin. Seronok tuan-tuan. Kita datang bukan nak stres-stres datang ke surau masjid. Jadi benda itu mudah. Baik. Dalam hadis Nabi SAW juga ada banyak hadis-hadis yang menceritakan bahawa Islam ni adalah satu agama yang mudah. Islam tak nak memayahkan kita. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Permudahkanlah. Nabi kata apa dia? Permudahkanlah. Janganlah buat rumit-rumit sangat. Janganlah buat benda susah-susah sangat. Islam ni mudah. Wala tu'assiru, janganlah kamu memayah-mayahkan. Benda yang senang, buatlah cara senang. Yang susah tu buatlah cara susah, tak apalah. Ni kadang-kadang benda yang senang pun disusah-susahkan. Yang kecil dibesar-besarkan. Wabasyiru
wala tunaffiru, berilah kabar gembira dan jangan kamu melakukan satu benda yang boleh menjauhkan orang daripada Islam, daripada agama. Ya. Jadi ini pun salah satu daripada contoh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana menunjukkan kepada kita bahawa Islam ni satu agama yang senang dan mudah sebenarnya. Jangan payah-payahkan. Okey? Baik. Kemudian dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan juga yang mana disebutkan bahawa innahu, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma khayyara baina amrayni illa ikhtar aysarhuma ma lam yakun ithma. Maka sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan bahawa kalau sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan untuk membuat pilihan dua benda, maka Nabi akan pilih yang paling mudah di antara keduanya selagi mana yang dipilih itu bukan satu benda yang berdosa, yang haram. Jadi Nabi nak tunjuk pada kita tuan-tuan, dalam Islam ni mudah. Ya, Islam ni mudah, jangan kita payah-payahkan. Apa contoh dia tuan-tuan? Okey, contohnya ada cerita Ada satu kisah yang disebutkan dalam hadis yang mana ada 3 orang sahabat. 3 orang sahabat ni mereka datang berjumpa dengan isteri Nabi. Kenapa pergi jumpa isteri Nabi? Pada masa tu kebetulan Nabi tak ada. Jadi mereka nak tanya masalah-masalah agama. Selain daripada Nabi, mereka juga tanya kepada isteri-isteri Nabi. Tapi adabnya, bila berjumpa dengan isteri-isteri Nabi, Ummahatul Mukminin ni, mereka tidak berhadapan face to face, tidak berhadapan, mereka akan ada hijab. Ya, jadi para sahabat pergi tanya, ya Ummahatul Mukminin, kami ada soalan nak tanya, tapi belakang hijab, min wara'i hijab. Okay, ada halangan lah supaya dapat mengelakkan fitnah. Jadi apa soalan yang dibuat, yang ditanya oleh para sahabat 3 orang ni? Mereka bertanya tentang amalan Nabi. Macam mana Nabi ni beramal ibadat, macam mana Nabi ni solat, macam mana Nabi beribadat yang lain lah, puasanya, zikirnya, Qurannya. Jadi isteri Nabi pun ceritalah kepada 3 orang sahabat ni. Bila cerita ni, mereka pun rasa Masya Allah, hebatnya ibadat Nabi, kan? Sedangkan Nabi itu diampun oleh Allah SWT. Ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Nabi buat ibadat disebutkan seperti mana selalu kita dengar tuan, Nabi solat malam sampai bengkak-bengkak kakinya. Maknanya bersungguhnya Nabi beribadah kepada Allah Ta'ala. Sedangkan apa dia? Sedangkan Nabi itu diampunkan dosanya. Bahkan Nabi itu maksum, tak ada dosa, tapi ibadahnya Masya Allah luar biasa. Jadi mereka kata, kita ni dahlah banyak dosa, dah amalan kurang, ya? Jauh sangat bezanya dengan Nabi ni. Lalu kata seorang, kalau macam tu, ya, bermula daripada hari ini, kata dia, ya, aku akan solat malam sepanjang malam dan aku tak akan tidur selama-lamanya. Hebat tak tuan-tuan? Hebat. Kalau ada orang boleh buat solat sepanjang malam tak tidur, bagus tak secara zahirnya? Baguslah ibadah. Kenapa nak kata tak bagus pula? Solat, benda yang dituntut oleh Islam. Ya, solat ini boleh mendekatkan kita dengan Allah. Bagus tak? Zahirnya bagus. Tapi tengok nanti apa jawapan Nabi. Kata pula seorang ni, oh kalau macam tu, aku nak puasa lah. Mulai besok aku nak puasa. Aku tak nak berbuka. Bukan tak nak buka, maksudnya tak nak buka tak. Aku nak berpuasa hari-hari. Hari-hari nak puasa. Sebab apa? Sebab rasa ibadah yang mereka buat terlalu sikit, tak cukup ni kalau bandingkan Nabi, jauh sangat. Seorang lagi kata, okey lah, kalau macam tu aku tak nak kahwin lah. Kenapa tak nak kahwin? Sebab kahwin ni dia kata menyusahkan. Bila kahwin kan nak layan isteri lagi, kau dah layan isteri, nak ada anak pula, layan anak pula, nak ibadat payah. Jadi konon-konon ni nak beribadah lah. Yang bangun malam-malam dekat rumah, orang bujang, seorang dekat rumah nak buat ibadat, tak ada orang kacau. Itu pada piringan dia, bagus tak? Zahirnya bagus tuan-tuan. Puasa tak hari-hari bagus? Bagus. Tapi tengok apa kata Nabi. Rupa-rupanya Nabi mendengar perkataan yang disebutkan oleh sahabat. Maka Nabi kata, Nabi kata, adakah kamu kultum kadza wa kadza, adakah kamu yang mengatakan demikian? Yang Nabi katalah. Maka mereka katakan, ya Rasulullah, kamilah yang mengatakan demikian. Maka Nabi kata, wallahi inni la akhsyakum lillah, demi Allah aku lebih takut daripada kamu dengan Allah. Wa atqakum,
dan aku juga lebih bertakwa kepadanya. Tak ada nak banding tuan-tuan. Ya, tak ada nak banding. Ya, kita, iman kita, takwa kita, ketakutan kita kepada Allah Taala tak boleh nak banding kita dengan Nabi. Nabi kata apa Nabi? Nabi kata apa? Nabi kata walakinni usalli wa arqud. Nabi kata Nabi kata tapi aku semayang malam, betul sampai bengkak kaki, tapi aku juga tidur. Bukan aku semayang langsung tak tidur. Okey. Ini Nabi ya, ini Nabi. Wa juga disebut kata wa asuma uftir. Aku juga berpuasa tapi aku bukan puasa hari-hari. Ada masa aku puasa, ada masa aku tak puasa. Wa atazawwaj nisa, dan aku juga berkahwin dengan wanita-wanita. Ya. Lepas tu Nabi kata di hujungnya faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ya, barang siapa yang membenci ataupun tak suka dengan sunnahku, maka dia bukan daripada umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tuan-tuan, walaupun pada zahirnya betul bangun sembahyang malam tak tidur, betul daripada zahir, tetapi menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi janganlah kita rasa kita lebih hebat pada Nabi. Nabi bangun solat, Nabi tidur. Ya, kita kata tak apa, kita nak jadi hebat pada Nabi, kita pun tak tidur. Tak boleh tuan-tuan, menyanggahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Kenapa tak boleh kita semayang malam, semayang tak tidur langsung? Sebab apa? Manusia ni dia perlu tidur. Manusia ni ada hak dia. Inna li rabbika 'alaika haqqan. Ya, kita ada hak, pada Allah ada hak. Wa li nafsika 'alaika haqqan, di atas diri kamu pun kamu ada hak. Hak kita apa dia? Masa tidur kena tidur. Itu hak kita. Sebab tak tidur apa kesan dia? Contoh, kita rasa kita hebat, bangun sembahyang malam tak tidur. Lepas tu ponteng kerja. Tak pergi kerja sebab apa? Nak ibadah pada Allah. Kerja ponteng, gaji ambil. Apa hukum dia? Haram. Tak boleh tuan-tuan. Walaupun solat tu nampak hebat. Sebab apa? Solat kena buat mengikut apa yang ditunjukkan oleh Nabi. Sebab itulah kalau ikutkan, kita bangun di 2/3 malam sahaja. Bangun pukul 4, contohnya pukul 5. Sekarang ni pukul 6 pun boleh tahajud lagi. Pukul 6 bangun boleh tahajud lagi ya? Sebab subuh lewat tuan-tuan. Dapat 2 rakaat subuh, 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir cukup. Solat subuh boleh pukul 6 solat tahajud tuan-tuan. Sekarang ni special sebab lambat lepas tu pergilah solat contohnya. Itu pun sudah cukup tuan-tuan. Tapi kalau kita buat secara istiqamah adalah lebih baik daripada kita buat banyak lepas tu kita tinggal. Contoh. Begitu juga puasa. Puasa boleh puasanya bagus. Tapi kalau puasa hari-hari apa jadi tuan-tuan? Badan akan jadi lemah. Bila jadi lemah, tanggungjawab tak boleh nak tunai. Kerja, tanggungjawab kita dengan keluarga tak boleh nak tunaikan. Bila kita berpuasa berterusan. Sebab itulah Allah Ta'ala tidak mewajibkan kita kecuali setahun sekali saja, sebulan saja puasa. Sebab Allah Ta'ala tahu kemampuan manusia. Begitu juga kalau tinggalkan perkahwinan, itu pun juga menjanggahi sunnah. Apa kesannya kalau semuanya ikut? Contohnya lah kalau dibenarkan, macam berlaku dalam agama Kristian contohnya, tak kahwin. Jadi padri, jadi imam tak boleh kahwin. Contohnya tak boleh kahwin. Tak ada orang nak jadi imam. Contohnya kan. Bayangkan kalau dibenarkan manusia ni, orang Islam ni contohnya tak kahwin, dibenarkan. Bahkan digalakkan. Apa jadi? Tak beranak lah orang Islam ni. Tak adalah seramai kita hari ni. Tak adalah yang macam saya ni 16 orang anak kan. Sebab kalau contohnya lah, kalau tak dibenarkan. Jadi kahwin ni kena kahwin tuan-tuan. Sebab kahwin ni macam saya selalu sebut, perkahwinan itu adalah membentuk teamwork. Teamwork untuk akhirat. Kalau kita biasa sebut teamwork dunia, teamwork akhirat pun perlu juga kita buat. Antaranya ialah kahwin. Apa teamwork akhirat? Artinya tim kita, isteri kita. Bila kita didik isteri kita dengan baik, setiap ibadah yang dia buat oleh isteri kita dapat pahala. Walaupun lepas kita meninggal dunia. Kita bawa anak-anak ni, kita didik dia, latih dia. Dia buat ibadah tuan-tuan, lepas kita mati, amal masih lagi banyak masuk dalam akaun kita, insya-Allah tuan-tuan. Jadi perlu
Bahkan Nabi kata barang siapa yang membenci sunnah aku, maka dia bukan daripada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sebab itulah contohnya, jadi yang saya bukan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau ada dua perkara, ya, yang mana Nabi boleh pilih antara satu perkara tersebut dan perkara itu bukan dosa, maka Nabi akan pilih yang paling mudah. Macam tadilah. Ya, solat malam tak berhenti, tak tidur, itu susah. Tapi solat tidur, Nabi pilih yang mana? Nabi pilih yang solat dan tidur. Sebab solat yang tidur itu mudah, Nabi akan pilih yang lebih mudah. Puasa, Allah, ya, puasa setiap hari, tak buka-buka puasa, tak buka puasa, tak, mana hari-hari buka, hari-hari puasa, tak pernah selang, mana tak selang puasa. Itu susah. Nabi tak buat yang susah. Nabi puasa, Nabi buka. Maknanya sehari puasa, sehari tak, sehari puasa, sehari tak, sehari tak puasa. Itu yang Nabi buat. Dan buat itu adalah perkara yang mudah. Nabi akan pilih yang mudah. Tak kahwin, pada zahir bagus, sebab apa? Boleh fokus pada ibadah. Itu susah, Nabi tak buat. Jadi Nabi buat apa? Nabi kahwin. Jadi ini semuanya mengajar kita, ya, bahawa Islam ini sebenarnya mudah. Ya, Islam ni adakah mudah? Artinya satu agama yang sangat mudah untuk dilaksanakan. Jadi kalau benda yang mudah kita masih lagi tak nak buat, jadi besarlah kemurkaan Allah SWT kepada kita. Kalau benda tu memang payah, orang tak mampu buat, kecuali hanya sedikit yang mampu buat, kita tak buat, tahanlah sikit. Ni ramai orang buat, tiba-tiba kita yang sedikit tak buat. Ini masalah. Ya? Sebab itulah Allah SWT juga, Nabi SAW juga berfirman, bersabda dalam hadis, selain pada hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Ini juga satu gambaran Islam itu adalah agama yang mudah. Apa disebut oleh Nabi SAW? Sebenarnya Allah SWT, ya, tidak mengenakan sebarang dosa atau tidak dikenakan sebarang hukuman bagi mereka yang melakukan sesuatu dengan al-khata', tersalah, tuan-tuan. Tersalah bunuh orang, tersalah bawa kereta, kita dah berhati-hati dah, drive dah cantik dah, tak melepasi speed limit, tiba-tiba ada orang melintas jalan, tak sempat nak brake, langgar dia, mati dia. Dosa tak tuan-tuan? Tak dosa lah, sebab kita tak sengaja, tak ada niat pun nak bunuh orang, ya? Kita anak kucing pun kita jaga kalau masuk bawah kereta, tuan-tuan, takut terpijak, kan? Contoh ni, apatah lagi nak langgar watak, kita tak ada langsung niat nak bunuh orang, tiba-tiba mati sebabkan perbuatan kita, dan kita tak lalai pun, kita berhati-hati, speed limit jaga, kan? Tiba-tiba ada orang lintas jalan, tak nampak, gelap malam, tak sempat nak brake, langgar, mati. Berdosa tak? Tak berdosa. Itu tanda apa dia? Itu tanda kasih sayang Allah lah. Sedangkan orang tu sengaja tak sengaja pun mati juga. Walau bagaimanapun dari sudut hukum syarak, dia dipanggil, dalam hukum syarak dipanggil kena bayar diah. Ya, diah ini adalah pampasan diberikan kepada keluarga si mati. Kenapa? Walaupun tak sengaja tu dia dengan Tuhan, dengan Allah. Maksudnya dia tak berdosa lah sebab dia tak sengaja. Tapi dengan orang, dengan keluarga, dia anggap macam berdosa lah sebab dia memberikan kesan yang buruk kepada mangsa. Masa dah mati, kemudian keluarga dia susah. Keluarga dia susah. Ayah yang cari nafkah untuk anak-anak dia, tiba ayah meninggal, kena langgar. Tak sengaja langgar tu. Tapi kesan ada? Kesan tetap ada. Maka oleh kerana kesan tetap ada, maka orang yang melanggar walaupun tak sengaja, kena bayar dia, kena bayar pampasan. Berapa banyak pampasan? Tak banyak, tuan-tuan. 100 ekor unta sahaja. Tak sengaja ni, tak sengaja. Kalau sengaja tu lain cerita lagi. Tak sengaja 100 ekor unta. Kalau satu ekor unta harganya RM5,000, tuan-tuan, dapatlah RM500,000. Kan, untuk family. Seronok tak family? Seronoklah family. Sedihlah sekejap, sebab ayah dia meninggal. Tapi kalau dapat RM500,000, hilanglah sedih dia. Inilah antara matlamat dia. Ini di antara maqasid dia. Kenapa? Diwajibkan kena bayar dia. Walaupun sedih, tapi bila dapat duit tu kuranglah sikit sedih dia. Tapi dah lah
Mati ayah dia, tak dapat apa-apa pula. Marah tak marah lah tuan-tuan. Sampai bila pun dia tak akan maafkan orang yang walaupun tak sengaja. Kita kata tak sengaja, bukan salah saya pun, saya dah berhati-hati. Memang sejarah hidup saya tak pernah lagi langgar orang. Contohnya, memang terkenal orang yang sangat berhati-hati, tapi mati juga orang tu. Ada orang marah tuan-tuan, tak maafkan walaupun tak sengaja, tetap tak maafkan. Tapi kalau ada diat dia mengubat jiwa dia yang lara, orang kata, kesedihan dia. Jadi selain daripada itu, yang juga diberikan kelonggaran yang tidak ada dianggap sebagai dosa adalah perbuatan satu perbuatan yang berlaku kerana an-nisyan, lupa tuan-tuan. Lupa nak solat. Tapi biasanya orang yang lupa nak solat ni orang jarang-jarang solat lah tuan-tuan. Kalau orang yang solat hari-hari dia tak lupa, Zuhur dia akan tak lupa lah. Tapi kalau sekali-sekala solat dia mungkin lupa. Contohnya lupa nak puasa. Mungkin juga sebab dia berada jauh daripada tempat orang, yang dia tak tahu tiba-tiba dah 2 Ramadan rupanya. Yang contohnya lupa, tak apa, tak berdosa tuan-tuan. Lupa nak bayar zakat contohnya. Lupa rakaat, tak sengaja, tak apalah, ganti je lah. Jadi lupa ni pun satu perkara yang selalu berlaku kepada manusia. Dan Allah Ta'ala tak, orang kata kalau kita istilah manusianya tak ambil hati lah. Sebab lupa ni tak sengaja lah. Tidur solat contohnya, tidur waktu subuh, dah set jam, bukan sekali, 5 kali set, setting jam tu 5.30 sekali, 5.45 sekali, kan, 5.50, pukul 6, 6.10, 6.30, tak bangun juga tuan-tuan. Pukul 8 pun sedar contohnya. Pukul 8 pun sedar. Dah bunyi loceng tuan-tuan. Sedar lagi dah tu. Okey, jadi kita berhenti untuk laluan azan insya-Allah. Jadi kita sambung sikit lagi insya-Allah. Sedang. Naik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sikit lagi. Baik, tadi kita bacakan hadis dan hadis ni sebagai bukti bahawa Islam ini adalah agama yang mudah, dan Allah SWT nak bagi keringanan kepada kita supaya kita dapat beribadah dalam keadaan yang kita tidak ada, orang kata, tak stres lah kita beribadah, kerana kita buat ibadah itu berdasarkan kepada kemampuan kita. Okay? Tadi kita dah sebut Allah Ta'ala tidak akan meletakkan apa-apa dosa ataupun tidak mengenakan sebarang dosa kepada orang yang melakukan kesilapan. Yang keduanya, mereka yang lupa, dan yang ketiganya adalah mereka yang dipaksa melakukan sesuatu perkara. Wa mastukrihu alaihi, artinya orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu perkara jinayah contohnya, kecuali mengikut ulama dalam kes bunuh. Kes bunuh tak boleh, tuan-tuan. Kes bunuh, contoh orang datang rumah kita, dia kata okey, dia bagi satu pistol kat kita, contohlah, bagi satu pistol. Dia kata kalau kamu tak bunuh si fulan di sebulan dalam tempoh 24 jam, saya akan datang bunuh kamu. Boleh tak kita pergi bunuh orang tu untuk selamatkan diri kita? Jawapannya tak boleh, tuan-tuan. Dalam kes pembunuhan tak boleh kita bunuh orang lain untuk hidup. Tak boleh. Artinya kalau kita ambil pistol, kalau nak pergi bunuh orang yang disuruh oleh orang yang mengupah kita ataupun memaksa kita bunuh tadi, dia tak upah, dia paksa. Kalau dia paksa, tuan-tuan, kita bunuh, maka kalau kita ditangkap lah, tak ditangkap tu akhirat tak lepas lah. Mungkin dunia lepas tapi akhirat tak lepas. Tapi kalau ditangkap dari hukum syarak, dia boleh dikenakan hukuman qisas. Boleh dikenakan hukuman bunuh juga walaupun terpaksa. So nak buat macam mana? Dia nak bunuh lah. Nak buat macam mana? Kita tak boleh bunuh orang lain untuk hidup. Tak boleh, tuan-tuan. Sebab dia melibatkan nyawa. Ini ada pengecualian. Tapi kalau bab-bab lain, contoh, tuan-tuan, orang datang rumah oleh azubillah, dia paksa. Dia paksa, contohnya bagi duit semua. Kalau tak, aku bunuh. Pada asalnya kalau kita derma duit tak apalah, tapi pada asalnya kalau orang paksa kita bagi satu benda, kita tak wajib bagi. Tapi kalau tak bagi, dia bunuh, maka bagilah. Okey, antara harta dengan duit. Harta dengan duit sama, harta dengan nyawa, tuan-tuan. Harta dengan nyawa. Katalah dia kata bagi semua harta, kalau tidak aku bunuh. Yang mana lebih utama? Lebih utama dilindungi adalah nyawa. Sebab nyawa kalau ikut maqasid tadi duduk tempat yang kedua, harta duduk tempat kelima. Okey, baik. Kalau dikata ginilah, orang datang, katalah bukan datang ke rumah, katalah seorang perempuan berada di rumah berseorangan diri. Okey, dan orang datang nak rogol dia. Contoh, ini keadaan terpaksa, nak rogol dia. Ada pisau, dan pisau tu memang pisau betul lah, bukan pisau mainan. Nak bunuh dia. Baik, dia kata apa dia? Sama ada kamu serahkan tubuh badan kamu untuk aku rogol, ataupun aku bunuh kamu. Yang mana nak didahulukan, tuan-tuan? Nak biarkan dia rogol ataupun nak dibunuh? Kalau kita tengok ikut maqasid syariah, melindungi nyawa adalah lebih utama daripada melindungi keluarga. Maka dalam kes itu tidak mengapa kalau sekiranya dirogol, walaupun rogol tu tak bagus. Rogol tu kalau kita benarkan, kalau dibenarkan berlaku perzinaan secara rela, dia haram. Okey, tapi membiarkan orang membunuh juga adalah dosa. Tapi di sini nak mana satu nak dilindungi? Yang mana lebih utama kita lindungi? Nak lindung nyawa ke nak lindung kita punya dignity ataupun kita punya maruah di rogol? Dalam kes ini, kalau berdasarkan kepada ranking kedudukan maqasid syariah, nombor 2 adalah nyawa, yang ketiga akal, yang keempat baru keluarga. Artinya kalau ikut kedudukan dia, nyawa adalah lebih utama untuk dilindungi daripada kita melindungi maruah. Bila kita tidak ada pilihan untuk memilih dua benda, disebutkan sini sebagai kaedahnya akhafu ad-dararain. Dua-dua dosa, dua-dua membawa mudarat. Tapi yang mana mudarat lebih besar?
yang itu kita elakkan, dan kita kena pilih salah satu daripada dua dosa yang paling rendah. Yang paling rendah kalau di sudut sini daripada, walaupun itu satu kesan yang sangat besar dalam kehidupan seorang wanita dirogol, tetapi kalau mati itu maknanya dia habislah, tamat riwayat. Tak peluang lah dia nak buat ibadah lagi, tak peluang lagi nak buat kebajikan lagi, tak berpeluang lagi lah dia nak berkahwin. Jadi habislah cerita dia. Jadi sebab itulah dari sudut keutamaan di sini perlu diutamakan menjaga menjaga nyawa berbanding menjaga maruah. Okey. Tetapi kalau dia tidak rela untuk diperkosa contohnya, sanggup dia mati, tidak ada masalah. Tapi dari sudut keutamaannya boleh. Artinya dalam kes begitu, kalau dia dipaksa, dirogol, kalau tak dibunuh, maka kalau dia merelakan orang lelaki itu merogol dia, maka di situ dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa kerana dia mempertahankan nyawa dia. Tidak berdosa di situ. Jadi ini semua adalah tanda-tanda ataupun bukti-bukti yang menunjukkan bahawa Allah SWT menjaga, dan Allah Ta'ala seperti mana kita jelaskan di awal tadi, tak nak menyusahkan kita. Jadi Quran berjelas mengatakan Islam itu adalah agama yang mudah, syariat itu perkara yang mudah. Allah Ta'ala tidak memaksa sesuatu kecuali kita yang mampu buat. Pada Nabi pun kata bahawa permudahkanlah jalan, jangan menyusahkan. Jadi ini bukti bahawa Islam itu adalah agama yang sangat mengambil berat tentang ummahnya, tak nak kita disusah. Dan bukan itu saja tuan-tuan, Al-Quran ada, sunnah ada buktinya, dan ijma' juga sepakat mengatakan bahawa tidak ada masalah untuk kita melakukan sesuatu perkara apabila kita berada dalam keadaan-keadaan tertentu seperti terpaksa dan sebagainya. Baik. Kemudian disebutkan beberapa contoh ada dalam ibadah, dicontohkan dia ada dalam muamalat, ada jinayat, beberapa kelonggaran yang diberikan kepada kita bila kita berada dalam keadaan-keadaan tertentu. Contoh tuan-tuan, contoh bila kita bermusafir. Bila kita musafir, kita dibenarkan untuk mengkasarkan solat. Kita dibenarkan untuk jamak solat. Itu juga adalah contoh tanda bahawa Allah Ta'ala tu nak bagi kita mudah dalam ibadah kita. Jadi tuan-tuan Allah SWT, waktu pun dah dah cukup untuk kita bersama pada malam ini. Mudah-mudahan sebanyak pengusian ada kebaikannya. InsyaAllah kita sambung lagi 2 minggu daripada sekarang, InsyaAllah. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.